خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا كلام ربنا هدايتنا عطاء جبريل على رسولنا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk itu dan perbezaannya. Surah Al-Baqarah ayat 185. Pengertian nuzul Al-Quran. Dari segi bahasa, perkataan nuzul bererti menetap di suatu tempat atau turun dari tempat yang tinggi. Kata perbuatannya nazala, membawa maksud dia telah turun atau dia menjadi tetamu. Sebenarnya, penggunaan istilah nuzul Al-Quran itu secara majaz atau simbolik sahaja yang bermaksud pemberitahuan Al-Quran. Tujuannya untuk menunjukkan ketinggian Al-Quran. Secara teknikalnya, nuzul Al-Quran bererti penurunan Al-Quran dari langit kepada Nabi Allah yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Perkataan nuzul dalam pelbagai wajah, sama ada kata nama, kata perbuatan atau lainnya, digunakan dalam Al-Quran sebanyak lebih kurang 290 kali. Sebagai contoh, dia yang telah menurunkan hujan, surah Al-Baqarah ayat 22. Dialah yang menurunkan Taurat dan Injil, surah Al-Imran ayat 3, dan banyak lagi ayat-ayat lain. Peristiwa nuzul Al-Quran berlaku pada malam Jumaat 17 Ramadan bersamaan tanggal 6 Ogos 610 Masihi. Peristiwa tersebut berlaku di Gua Hira ketika mana Nabi Muhammad SAW sedang beribadat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. Yang bermaksud, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Dia Tuhanmu yang amat pemurah, yang mengajar manusia dengan pena. Dia yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Terdapat 3 peringkat penurunan Al-Quran, iaitu peringkat yang pertama adalah Lauh Mahfuz sekaligus,
Peringkat yang kedua ialah daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dan peringkat ketiga iaitu kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan Malaikat Jibril AS. Penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, di mana 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Apa isi kandungan Al-Quran? Terdapat 5 isi kandungan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran mempunyai 114 surah dan 30 juzuk. Yang kedua, Al-Quran merupakan penutup segala kitab. Yang ketiga, Al-Quran meliputi perkara-perkara berkaitan ibadah, akhlak dan sebagainya. Yang keempat, Al-Quran merupakan panduan hidup kepada manusia sepanjang zaman. Dan yang kelima, Al-Quran merupakan sejarah atau kisah umat masa lalu. Ganjaran membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dapat menenangkan jiwa. Yang kedua, setiap satu huruf membaca Al-Quran mendapat 10 ganjaran pahala. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber petunjuk. Yang keempat, menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kelima, Al-Quran sebagai syafaat di akhirat kelak. Dan yang keenam, Allah mengangkat martabat golongan pembaca Al-Quran. Serta yang terakhir, fasih membaca Al-Quran lebih layak menjadi imam solat berjemaah. Kelebihan Al-Quran sangat banyak. Antaranya ialah Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar. Al-Quran juga merupakan penawar dan ubat kepada semua penyakit. Al-Quran sangat sesuai untuk semua zaman dan tempat. Ini kerana syariat dalam Al-Quran sangat syumul, sempurna dan lengkap. Dan yang paling penting sekali, Al-Quran merupakan syafaat kepada kita di akhirat kelak. Jom semua kita kenali adab dengan Al-Quran. Yang pertama, niat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, bersuci dan bersih. Yang ketiga, duduk menghadap kiblat. Yang keempat, meninggikan kedudukan Al-Quran. Dan yang kelima, berta'awuz. Yang keenam, membaca dengan tajwid dan tartil. Yang ketujuh, menghayati isi Al-Quran. Yang ke-8, membaca doa selesai habis membaca Al-Quran. Yang ke-9, membaca Al-Quran ketika waktu-waktu mustajab. Dan yang terakhir, bertadarus Al-Quran. Baik, ibrah ataupun pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa nuzul Al-Quran ini adalah yang pertama, kita harus meyakini dengan sepenuh-penuhnya bahawa Al-Quran itu adalah satu kalamullah ataupun perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia bukan kitab biasa, tetapi ia adalah kalamullah, perintah daripada Allah yang wajib kita yakini. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Dzalikal kitabu la raiba fih." Itu adalah kitab iaitu Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Kita juga harus meyakini bahawa dengan penurunan Al-Quran ini membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Al-Quran sebagai salah satu daripada mukjizat yang terbesar yang Allah kurniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kena yakin bahawa Al-Quran itulah yang menunjukkan kerasulan dan juga kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi kesimpulannya, kita haruslah meyakini dan kita harus percaya bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Dan yang lebih penting, kita perlu selalu membaca Al-Quran, memahami maksudnya dan juga mengamalkan segala kandungan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah suruh kita taat kepada ibu bapa, kita mesti taat kepada ibu bapa. Dalam Al-Quran Allah suruh kita menunaikan solat, kita wajib menunaikan solat. Dalam Al-Quran Allah suruh kita berpuasa,
jadi kita wajib berpuasa, dan banyak lagi perintah dan juga apa yang terkandung di dalam Al-Quran yang mesti kita taati dan kita ikuti. Al-Quran merupakan panduan hidup kita. Nabi SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika kamu berpegang kepada kedua-duanya, iaitu Al-Quran, kitab Allah, dan juga sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Nabi SAW. Semoga kita semua akan hidup kita akan lebih baik dengan mengikuti panduan yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quranul Karim. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. Kalam Rabbina ala nuril Mustafa. كلام ربنا